aku takkan maaf. Biar dia pun lutut akhirat sok cari aku minta maaf. Biar dia pun lutut cari aku akhirat sok minta maaf. Wah, kau siapa? Kau confident kau masuk syurga tu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyuzhirahu 'ala dini kullihi walau karihal kafirun wala karihal musyrikun wala karihal muslimun. Subhanaka la 'ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah SWT. Segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam. Salawat dan salam katanya dengan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada tuan pengurusi acara Bahagia Temusi Surah Yusuf Al-Amin, Tuan Imam Barisan Jatuh Proses Surah Yusuf Al-Amin, pemimpin-pemimpin tempatan semua peringkat yang kesempatan hadir, seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, malam ini kita bersama-sama di dalam majlis ilmu yang mana Nabi bagi tahu barang siapa yang mengikuti jalan-jalan ke majlis ilmu, maka Allah akan anugerahkan kepadanya jalan-jalan ke syurga. Amin. Mudah-mudahan walau apa pun yang disebut malam ini, alhamdulillah ramai, cuma yang tak datang lagi ramai. Jadi dalam banyak-banyak ceramah ada satu ceramah yang paling susah sekali, iaitu ceramah yang mana tajuk bebas. Itu susah. Jadi pada malam ini tajuk yang telah saya pilih untuk saya kongsikan dengan semua adalah maaf dan memaafkan. Maaf dan memaafkan. Kita hidup kita ni sebagai manusia ni memang tak lagi lah. Kita bersalah, orang buat salah dengan kita terasa. Tapi semua tu ada sebab. Semua orang buat salah kat kita dan kita buat salah kat orang. Semua ada sebab. Pertama, sebab kita manusia biasa. Dan kedua, sebab Allah nak uji, nak tengok bagaimana cara kita menghadapi ujian seperti itu. Orang buat salah dengan kita. Ada orang dia cepat marah. Ada orang dia cepat marah, tapi dia cepat memaafkan. Ada orang dia cepat marah, tapi lambat memaafkan. Ada orang dia lambat marah, tapi cepat memaafkan. Ada orang lambat marah, tapi lambat juga memaafkan. Yang paling tahu sekali, cepat marah, lambat maaf. Itu paling tahu. Paling baik, lambat marah, cepat maaf. Dia susah nak marah, tapi kalau orang buat dia pun dia cepat memaaf. Itu kalau boleh kita nak macam tu. Ada orang tu pula, dia tu susah nak marah, tapi sekali dia marah, tahu. Kan? Ada orang tu pula, dia ni cerdas lah, cepat marah tu, jangan usik tu, banyak-banyak marah, jangan marah. Dah lah marah, susah pula nak maafkan. Jadi tengok kita kategori yang mana. Manusia tak lari daripada buat silap dan salah, melainkan ada siapa berani kata, alhamdulillah, saya ni lah perfect, saya tak payah salah dah, dosa pun tak ada tahun ni. Setakat 2022 ni masih ingat saya memang tak ada dosa. Begini lah. Ada kan? Mengumpik sebakul. Mengatur kan. Contoh. Tengok dekat dalam media sosial. Tengok dalam Facebook, tengok dalam Twitter, tengok dalam IG. Ustaz. Letak seorang gambar. Letak gambar. Jangan letak tulisan apa-apa. Letak gambar. Gambar pemimpin. Tak kisahlah mana. Kerajaan kau makan tak gambar, tengok berbakul mengutuk. Kan kat mana bukan kita? Kat mana kita? Kadang-kadang yang ditulis tu maki hamun, yang ditulis yang maki hamun meletakkan kata sumpah seranak, kepala bapak semua keluar kan. Yang keluar kan tu orang Melayu agama Islam. Cuba tengok. Jadi soalan untuk ditanya, Nabi ajar tak macam tu? Itu soalan. Nabi tak ajar orang perempuan, berhentilah bercakap.
Aku ni mulut je jahat, hati baik. Tak ada mana. Kalau hati baik, mulut pun kena baik. Saya ni mulut je macam ni bang, tapi memang tahu kan, saya okey. Mana dah? Yalah laki. Laki dia memang macam tu. Tapi menanggung, benda ni berlaku kat banyak tempat, kecuali Taman Bukit Segar. Betul. Taman Bukit Segar lah. Jadi itulah. Seronok kita tengok ramai yang budak-budak muda. Tempat-tempat lain kita target beliau, tapi yang ramai datang beliau. Tapi di sini alhamdulillah saya nampak anak-anak muda ramai teruskan. You all, saya nak pesan anak-anak ni pada anak-anak muda. Jadi anak muda yang datang ke rumah Allah, janganlah macam Syamsul dia datang. Walau setiap malam ada kuliah, tolong datang. Sebab kita tak tahu sekarang anak pula tengah COVID ni. Tengah COVID kita tak tahu. Tiba-tiba besok ada. Jangan terpedaya dengan muda, sebab mati tak syarat tua. Jangan terpedaya dengan sihat, sebab mati tak syarat sakit. Tapi pada yang dah tua, jangan pula malu, aku ni dah tua pun datang semua. Jangan. Sebab syukurlah Allah Ta'ala bagi kita jalan yang baik, walaupun dah tua. Ya, ini saya pesan elok-elok ni kat semua. Sebab kita nak, insyaAllah. Lain kali kalau datang, kalau jemput, insyaAllah saya datang. InsyaAllah. Booking lah awal. Ya? Booking awal. Sekarang ni tak boleh gambar dalam selebat ni. Tapi pesan saya simpul. Sini si forward dia tak ada dua orang kan. Saya cakap dia tu. Jadi orang yang baik. Itu sebab hidup ni jangan minta jadi kaya. Hidup jangan minta jadi kaya. Tak salah nak kaya kalau Allah bagi, alhamdulillah. Tapi hidup jangan minta kaya sebab tak ada sempadan kaya. Kita sebut kaya, dia orang kaya gitu. Jangan tahu. Dia lagi kaya. Duit aku 10 juta, dia 1 juta. Duit dia 1 juta, dia berapa bilion juga. Tuan-tuan, tak habis bang kaya. Kau beli kereta, dia beli van, besar lagi. Kau beli van, dia beli kapal. Dia beli lori, dia beli lagi besar lagi. Tak pernah sudah kalau ikut hawa nafsu manusia. Tapi kerjalah jadi orang baik, sebab tak ada sempadan nak jadi baik. Itu sebabnya pada yang dah berkeluarga, jangan ajar keluarga kita, jangan ajar anak-anak kita tentang kaya, tapi ajarlah mereka tentang bahagia. Kerana bukan semua perkara boleh dinilai dengan harga. Banyak perkara akhirnya orang tanya, kau ni bahagia atau tidak? Itu soalan orang tanya. Ada orang duit banyak, penyakit ni melampau ni banyak batu penyakit ni. Berkilo ubat kena makan setiap hari. Tapi kita alhamdulillah Allah tak bagi kita kaya, tapi penyakit tak ada. Mungkin juga hari-hari dia menganjurkan taufu bersama-sama. Dia menganjurkan apa ni, chicken chop Bukit Ceras. Hari-hari dia mengajar makan kalau benar, memuju lalu melintang patah asal lalu susah, semua makan, tak ada masalah. Tapi ada orang kaya, duit banyak, ni tak boleh, tak ni tak boleh, ini yang nak mampu dah. Mana nak mampu, mana nampak semua tak boleh makan. Kan? Kadang-kadang. Jadi belajar menghargai apa yang kita. Manusia tak pernah terlepas daripada apa dinamakan sebagai kesalahan dan dosa. Terlepas dari perbuatan disengajakan maupun tidak disengajakan, pastinya sebagai individu kerap melakukan kesalahan setiap hari. Betul tak? Nampak ada nak cakap begitu. Ada bawah tajuk, kalau kita buka kitab muka Syaratul Qulub daripada Imam Al-Ghazali, ada satu tajuk namanya Ghibah dan Fitnah. Ghibah dan fitnah. Fitnah ni cakap benda yang tak betul pasal orang. Tapi yang paling bahaya ghibah, cakap benda yang betul, tapi kalau orang tu dengar, barangkali orang tu tak suka. Itu ghibah. Contoh, kita cakap, dah 3 hari aku nampak dia pakai baju tu. Contoh lah. Benda tu betul, tapi kalau dia dengar, kecil hati dia. Kecil hati. Kau tak ada baju lain, dia baju ni kau pakai. Tapi misalnya dia tak cakap tahu. Dia cakap dengan kawan dia, kau tengok aku dah 3 hari dia pakai baju ni.
Dia tak boleh cakap, weh kau tengok kopi ada kusam ni. Weh, gomok aja tu pula ah. Weh, dia tu apa sahaja tu kuih kan? Macam nak mati memang. Dia ada je benda perlambangan dia sebut. Pernah satu ketika seorang Arab Badui, perempuan Badui datang bertemu dengan Nabi. Dia menceritakan masalah kepada Nabi. Bila dia balik je, Aisyah beritahu, ya Rasulullah, kecilnya dia. Kecil, sebut saiz. Maka Nabi kata, ketahuilah isteriku sesungguhnya engkau sedang membuat ghibah. Bercakap benda yang betul pasal orang tapi tak baik, benda itu juga adalah merupakan satu dosa. Ghibah dan fitnah ni tak sampai nak cerita sekarang, maju balik. Makna confirm kena panggil lagi. Itulah. Ya. Jadi ketika menyadari kesalahan terhadap perilaku atau perbuatan, tentunya sikap yang paling bijak, sikap yang paling cerdik, sikap yang paling baik adalah kita harus meminta maaf. Selain pada minta maaf, kita juga harus mampu menerima permohonan maaf orang lain terhadap diri kita. Ingat tak kisah? Saya pernah cerita lah benda ni, tempat lain saya pernah cerita. Bagaimana seorang guru di Indonesia, dia mengajar, ada anak murid makin lama, tapi ada orang tak suka dengan dia. Orang tu kutuk dia macam-macam. Dia tu tak boleh pakai, dia tu sosek lah, tu sosek sesat. Ataupun orang kita sebut lost. Macam tu kan. Tak, sosek baiklah mengajar pun tak apa-apa. Dia mengutuklah kawan tu. Dia tu bawa ajaran sesat, ajaran yang serong. Dia tu tak betul. Dia tu mungkin pakai baik guna-guna, macam-macam dia fitnah guru. Tapi lama-kelamaan guru ni bila dia jumpa, guru tu tak pernah tarik pukul dengan dia. Guru tu senyum, guru tu tanya dia apa khabar, guru tu baik. Lama-kelamaan dia menyesali kesilapannya. Fitnah-fitnah yang dia buat, maki hamun, kata-kata cercaan yang dia buat, dia rasa bersalah mana dia jumpa dengan guru. Di Indonesia dia jumpa, dia kata aku minta maaf, minta ampun dengan kau. Oh dia tak ada apa yang nak aku maafkan. Kenapa pula? Banyak aku kutuk kau, aku hina kau, aku fitnah kau, aku maki hamun kau, macam-macam tuduhan aku buat. Tak tahulah macam mana tu aku minta maaf dengan kau. Maka guru tersenyum, aku dah lama maafkan kau. Dah lama maafkan kau. Jangan macam tu, baik kau cakap aku apa yang patut aku buat. Kau beritahulah apa yang patut aku lakukan untuk tembus dosa aku. Cakaplah. Guru ni pun kata, macam ni lah. Kau balik rumah, kau cari penyapu bulu ayam. Ada tak rumah? Penyapu bulu ayam kau buat apa pula? Kau ambil penyapu bulu ayam daripada rumah sebelum kau datang jumpa aku. Kau ingatkan balik apa yang kau cakap pasal aku. Setiap kali kau teringat kau cabut satu. Apa kau kutuk satu kau cakap. Kau cabut satu. Cabut aku kutuk ni, aku cakap ni, aku tuduh ni, aku tuduh. Dah cabut. Tak. Sudah sampai ke rumah guru. Boleh. Patahnya aku bulan apa benda, satu bulu pun tak tinggal. Punya banyak ada kutuk guru ni. Malunya aku, dia kata dengan guru tu, banyak ada dosa aku, banyaknya aku kutuk kau, dia kata tu. Tapi apa kata guru tu? Tak apa. Sekarang kau pusing balik lah. Pusing balik, kenapa enggak? Kau pusing balik, kau balik ke rumah. Dalam perjalanan, kau tolong kutip balik bulu-bulu yang kau dah cabut tadi. Soalan saya nak tanya ke banyak tak dapat balik bulu? Banyak. Sebab apa? Dah taubat tiup ke angin. Ada melongket ke pokok. Ada yang melekat pada kenderaan tu nak pergi mana. Ada yang nak jatuh sampai ke sungai hanya bawa ke air. Akhirnya dia pusing balik jumpa guru tu. Dia kata dia dapat 5 helai. Itu pun tak tahu ya ke tidak dulu. Jadi apa kata guru tu? Macam itulah natijahnya kita bercakap pasal orang. Kita boleh minta maaf dengan orang, tapi benda yang kita cakap tadi dah merata-rata, dah sampai ke mana-mana kita pun tak tahu. Orang ni dah cerita ke orang ni, orang ni dah cerita ke orang tu, orang ni cerita, orang ni percaya, orang ni marah, orang ni kutuk, orang ni ambil cerita buat bulat. Marau pula orang tu, maka dia kata apa? Bertaubatlah kepada Allah banyak-banyak. Minta ampun kepada Allah banyak. Itu sebabnya hati-hati kadang-kadang macam kita dekat surau ya. Kita kutuk imam. Boleh jumpa imam, minta maaf boleh. Mungkin lah, paling tidak lah boleh jumpa. Tapi orang dalam TV
Yang tak siapa-siapa orang yang kau betul, macam mana nak nyebut? Betul tak? Contoh kan, paling senang lah. Itu sebabnya. Itu sebabnya hati-hati dengan apa yang kita cakap. Itu sebab Abu Lais As-Samarkandi kata, tanda-tanda orang takut kepada Allah ni terlihat pada 7 perkara. Yang pertama pada apa? Yang pertama pada lisannya. Apa yang kita cakap? Lisan ni pula ada 2. Lisan yang berlidah, satu lagi lisan berjari. Apa yang kita tahu? Dekat surau muka bangang, tak berbunyi. Dalam media sosial membalun orang, idol orang. Kau main laju, apa siapa dia tak betul. Memaki Dewan Meneria Kuala Lumpur, memaki segala persatuan penduduk. Yang elok dia orang yang macam ni nak bagi dia diam senang, bagi jawatan senang. Apa dia tahu pula dia kena balun ke orang macam mana? Betul. Sebab orang yang macam ni dia tak nak pegang jawatan. Sebab dia senang nak balun orang. Tapi itu je. Pertama, lisan berlidah, lisan berjari. Apa kita cakap, satu yang apa kita tulis. Yang kedua, terlihat pada mata dia. Mata dia tak akan memandang benda-benda tak elok. Dia akan pandang benda-benda yang baik. Pandang muka mak ayah, apa yang baik. Pandang muka suami, pandang muka isteri, apa yang baik. Dia tak pandang muka lain. Ingat ya? Pandang muka suami, pandang muka isteri, pahala dengan syarat muka suami dan isteri sendiri. Maki orang nak tengok yo nak senyum pahala. Yang ketiga pandang apa? Pandang Quran apa yang baik. Pandang apa yang baik. Pandang baca lagi bahasa apa? Pandang baca, faham lagi bahasa apa? Pandang baca, faham, hafal lagi bahasa apa? Pandang baca, faham, hafal dan buat lagi bahasa apa? Ya. Jadi mata elok-elok. Sekarang ni buka TV yang dulu lain. Dulu TV pukul 5 baru mula. Sekarang TV 24 jam. Tak cukup dengan TV, YouTube kat tangan tu. Tak berhenti ni tasbih dengan telefon. Semua cerita tengok. Sampai tolak cerita tengok dia. Dia dahsyat kan? Dia dahsyat. Itu dia mata pandang yang baik-baik. Yang ketiga terlihat pada apa? Terlihat pada hati dia. Hati dia tak ada perasaan tamak. Hati dia tak ada perasaan sombong. Hati dia tak ada perasaan dengki. Tamak, sibuk nak ambil apa yang bukan hak dia. Dengar. Barang siapa yang tamak sampai mengambil hak orang lain, Allah Ta'ala akan sempitkan lubang kubur sampai berselisih tulang musuh. Amin. Jadi apa yang ada tu syukurlah. Yang kedua, jangan kita sombong. Sombongnya ada 3 jenis. Pertama, ujub. Ujub ni dia terasa dia bagus dalam hati. Ya zanallahu Allahu akbar. Sadap juga suara tu. Dia sendiri dalam hati dia. Ujub kan? Dia menyanyi tepi-tepi jalan dengan kawan. Grand. Dia menyanyi dan dia perasan sadap. Sedangkan kalau suara tu kalau dia menyanyi tu, kalau buat album, saudara baru pun tak nak balik. Kan? Dia terasa suara dia sedap. Kan? Tentu. Dia sendiri dalam hati. Dia contoh dia sampai dekat surau. Dia masuk kan, orang tak tahu. Sebab surau ni biasa tak ada orang. Jadi dia pandang, ya, kenapa tak pernah datang, tak tahu. Dia datang awal. Bila dia datang awal, dia masuk ke semayang. Tak ada orang. Dah berapa hari, dah 3 hari dia turun dan ni aku paling awal datang. Sebab dia sendiri dalam hati. Ujub Allah. Tolonglah lagu di pintu dia orang masuk. Dia masuk. Wah, dia pun baca Bismillah. Dia orang dengar, tahu dia tengah semayang. Itu dia. Tapi bila dia tanya, kau perasan tak? Dalam 3 hari, siapa paling awal datang keluar? Dia siap tanya lah. Dia tak apa. Dia tak mula belakang. Jadi elaknya. Takbur ni perangai siapa? Setan habis itu. Yang fikir-fikir banyak. Iblis
Iblis kenapa? Iblis dia tak nak sujud dengan Nabi Adam. Dia kata dia lagi mulia. Aku dijadikan daripada api. Adam daripada tanah. Pahal pula aku sujud kat dia. Kan takbur tu. Jadi jangan kita buat perangai takbur. Dan begitu juga yang ketiga, buat perangai dengki. Dengki ni bahasa Melayu. Bahasa Arabnya hasad. Bila tahu di Malaysia ni, dua-dua pakai. Hasad, dengki. Dia yang tak perhati mana-mana. Asyik dia jadi imam. Aku nak tak? Contoh. Asyik dia je ni. Aku nak tak? Oh, dia je pegang jawatan. Aku nak tak? Apa hati orang. Orang tu naik motor baru. Siap. Kau tunggu aku beli motor lagi baru. Kau tengok lah. Kadang untuk benda tak ada apa-apa. Ya. Dengki ni memang ada orang cakap iri hati apa semua, tapi definisi yang paling tepat sekali supaya kita jangan dengki lagi dah. Dengki ni samalah artinya kita mempersoalkan apa yang Allah dah tentukan untuk orang lain. Jangan kita dengki. Cubalah kalau kita nak dapat satu kelebihan. Contohlah, tiba-tiba Allah anugerahkan kita dapat dapat isteri yang dapat naik pangkat. Contoh, isteri naik pangkat. Alhamdulillah, kita buat seronok. Tiba-tiba dia orang cakap, bini kau, setakat bini kau naik pangkat, tak payahlah. Ramai ada bini orang naik pangkat lah. Kita kata rasa apa? Kita rasa diperkecilkan. Macam tu juga kalau kita tak nak rasa. Jangan kita cakap orang macam tu. Ya, jangan. Ya, kemudian seterusnya, lepas hati apa? Perut. Apa maksud perut ni? Kalau kita takut pada Allah, jangan benarkan benda-benda haram masuk ke dalam perut kita. Ya, ada dua keadaan. Yang pertama, haram sebab benda tu sendiri memang dah haram. Contohnya arak. Contohnya benda-benda yang tak boleh lah. Babi, senang. Saat babi saya icap je. Tak apa dah kalau saya icap, tak apa. Yang tak boleh, kita semua boleh lah betul-betul. Tak mahu dah dah. Kan, malingkan darurat. Kalau darurat pun makan sekadar nak selamatkan beras supaya kita boleh teruskan hidup je. Bukan boleh yo ke panggang apa mau makan apa sedawa. Kan, kena faham tu. Itu tajuk lain lah. Tapi maknanya benda-benda tu haram. Yang kedua, benda tu halal. Contohnya air tu halal. Kan, air natural mineral water. Kan, memang ada logo halal lagi. Memang betul ada logo halal. Apalah apa cakap haram pula. Tapi duit yang digunakan untuk beli itu datangnya pada sumber yang haram pun tak boleh. Pentingnya kita mencari rezeki yang halal. Nabi kata apa? Barang siapa yang membenarkan benda-benda haram masuk ke dalam perutnya, nescaya malaikat di langit dan di bumi akan melaknatnya selama sesuai selagi mana benda-benda haram itu ada di dalam perut. Ya. Dan barang siapa yang mati dengan tahap benda haram itu ada dalam perutnya, bersaksilah bahawa dia akan menjadi bahan bakar atau api neraka. Walhamdulillah. Tak jauh. Dan seterusnya lah. Seterusnya terlihat kalau orang takut pada Allah ni pada tangannya. Tangannya apa? Tangan dia sibuk untuk tolong orang yang baik-baik. Buat benda-benda baik. Itu tangan kita kena jaga. Jangan buat benda-benda yang tak baik. Tangan kita. Khairun nas anfa'hum linnas. Sebaik-baik manusia beri manfaat pada orang lain. Imam pun berdiri di umumkan Assalamualaikum. Ialah tak lama lagi kita nak menyambut Ramadan. Jadi insyaAllah pada hari Sabtu ini kita akan mengadakan gotong royong perdana. Jadi dijemput semua hadir. Jangan risau, yang datang adalah muka yang sama. Sedangkan itu besar pahala. Besar pahala. Imam pun kadang sagan nak letak gotong royong perdana. Sebab yang datang 5 orang, perdana apa? Dan kadang-kadang tu ada orang buat gotong royong lagi pula sudah jadi royong gotong. Masuk royong gotong mana dia datang di gambar yang lain dia bosin. Macam ke taman-taman perumahan, panggil majlis bandaraya, majlis pembandara bagi di PKL datang. Sudah di PKL yang bosin kau sana. Dia ambil gambar. Tanya orang. Tanya orang dulu tanya. Lungkang tu sumbek, ayah tu sendiri yang kau buang. Sama-sama buat, cuma macam sekarang masih lagi dia orang buat, tapi tak terdaya dah kalau dia orang yang buat yang lain tak buat. Tu cerita tu. Kan? Tapi sedangkan ni rumah Allah, kenapalah kita nak pergi-pergi pula datang je. Kita kalau orang nampak lah pahala tentu buat tu. Just main marah ni.
Sembahyang jemaah berapa kali ganda pahala daripada sembahyang seorang tu je lah. Berapa kali ganda? Berapa kali ganda? Cakap macam tak keluar otak. Cakap lah berapa kali ganda? Semua jawab jelas. Ijma' ulama sependapat semua. Tak ada yang dalam 20 berapa, tak ingat lah, tak ada. Semua cakap 27. Tapi kenapa ramai yang tak datang? Sini-sini ramai tak sampai lain. Kenapa tak ramai? Sebab pahala tak nampak. Pahala tak nampak. Bayangkan kalau pahala tu nampak macam duit. Contoh satu sembahyang jemaah dekat RM27. Assalamualaikum. Kamu yang parking jam sampai keluar. Masa tu dia marah imam, bodoh ni imam. Surau ni tak mesra jemaah parking ni. Tolonglah, banyakkan parking. Marah. Yang best tu imam pun tak ada parking. Parking imam pun disapu. Dan imam biasa datang tak ada ramai mana sebab dah tembok orang cakap RM27 satu waktu. Yang selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tak tahu. Zabu sistem ambil sikit. Oh, baik. Macam tu kan. Tapi senang kan yang Allah bagi. Bukan 27 ini. 27 kali ganda pahalanya lebih banyak daripada sembahyang seorang. Kenapa tak ada banyak? Lagi satu, bila sembahyang jemaah, confident lah sikit. Imam baca Bismillahirrahmanirrahim. Terlai ke belakang, pergi Fatihah. Kan? Imam ni baca apa surah nak baca malam ni, macam-macam dia nak baca. Kita belakang ni naik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bagi salam. Settle. Sebabnya kan kita kata tadi. Tapi sebab pahala tak nampak, dibuatlah kebaikan banyak-banyak. Seterusnya apa? Terlihat pada langkah kaki kita. Jadi melangkahlah ke tempat-tempat yang baik. Pergi surau tempat baik. Pergi rumah kawan ada kenduri baik-baik. Melangkah tempat-tempat yang baik. Bila dia meninggal? Dia meninggal dalam perjalanan pergi surau. Bila dia meninggal, dia berbalik dalam surau Yusuf Al-Amin. Bila dia meninggal dalam surau. Oh ya Allah, hebat cerita. Bila dia meninggal, tanya melalang karaoke. Bodoh, sebulan nak dia cerita. Kan? Itu cerita kan. Kan? Jadi, dan yang ketujuhnya, takut kepada Allah yang terlihat pada kita, ketaatan kita kepada Allah dan Rasul. Jadi taatlah kita kepada Allah dan Rasul, itu 7 perkara. Ya. Jadi kata-kata minta maaf tentu tidak mudah diucapkan, dan pengucapan tersebut sebaiknya dilakukan ketika membuat kesalahan. Lalu jika kita dimohonkan maafan dari orang lain, sebaiknya kita ikhlas menerima permintaan maaf tersebut, meskipun orang lain biasanya akan membuatkan kita sakit hati. Sebagai umat Islam yang baik, sewajarnya kita tak baik menyimpan dendam kepada seseorang yang telah membuat salah kepada kita. Minta maaf. Kadang-kadang kita cakap, kenapa lah aku minta maaf dia? Bukan aku buat salah. Dia masalah, aku minta maaf. Itu ayat biasa kan. Kenapa kau minta maaf? Sebab kau tak tahu kau hidup bila. Kejap-kejap kau mampus mana. Macam tu ayat. Satu jawab dia. Sebab kita minta maaf bukan sebab salah siapa. Sebab kita tak nak ada masalah tak selesai dengan dia sebelum kita mati. Dia kecil hati, kita kutuk dia, kita bergurau dengan dia. Tapi kita tak minta maaf betul dengan dia. Berapa ramai orang, betul tak? Contoh pernah tak berlaku dekat tempat kita, kita dengar orang tu sakit. Orang tu sakit tenang. Patutlah ingat nak pergi tengok dia lah. Cakap Malaysia, bang ingat nak pergi tengok dia. Bila mana pergi, bang tengok orang petang sikit nak pergi. Petang tu tiba rasa macam sedap pula tidur. Pagi-pagi tu sedap lah tidur. Bang, macam mana bang jadi tak pergi? Besok pagi kot. Malam tu meninggal. Bila malam tu, pernah tak berlaku tu? Pernah tak berlaku lagi tu pagi dia tu? Pernah. Kita nak pergi sangat, tapi kita tangguhkan, meninggal. Apa ayat ni?
Aku baru nak pergi tengok dia. Dia meninggal. Itu dia meninggal. Kalau kita meninggal dulu. Maaf. Itu maksud saya ni. Minta maaf ke memaafkan ni bukan sebab kita satu salah. Aku ni pak saudara. Pasal aku lah minta maafkan dia. Kau pak saudara. Lagi copek kau mati pada dia. Contoh lah. Contoh. Kita rasa usia kita ni lagi tua daripada dia. Jangan tunggu. Telefon dia. Kau datang rumah Pak Long ke? Datang. Pak Long. Pak Long minta maaf. Pasal apa yang jadi gitu. Alah Pak Long tak ada apa lah Pak Long. Tak, Pak Long minta maaf. Settle. Jangan kita ego mana. Di dunia ni manusia jangan ego sangat. Ya. Sekarang ni pula. Aku boleh maafkan. Tapi dia bukan dia. Bukan dia. Dia pilih pula orang satu dia nak maafkan. Itu satu lagi perangai. Minta maaf dan memaafkan adalah satu perbuatan yang sangat mulia di sisi Allah. Tapi susah nak buat. Ya. Ada satu syarat untuk minta maaf. Ada satu syarat untuk memaafkan. Satu syarat. Syaratnya adalah tak ada syarat. Itu syaratnya. Syaratnya adalah tak ada syarat. Jangan letak syarat nak baik. Tolong. Banyak yang kita jumpa. Bila letak syarat, walaupun orang ikut syarat itu tetap tak baik. Sebab kita tak ikhlas. Aku boleh baikkan dia. Bayar dulu duit 5,000 aku. Orang tu pun bayar. Tahu tak apa. Aku takkan lupa bila-bila. Yalah aku maafkan. Dia punya ayat tu maaf tidak. Ini saya nak beritahu kepada semua. Salam kepada orang menyitis mata kita. Atau kita salam orang, aku minta maaf banyak-banyak kalau buat salah dengan kau. Aku minta maaf. Kita ikhlas. Orang tu dia dah ialah aku maafkan tapi hati dia tak ikhlas. Allah je tahu. Orang tu dengan Allah tak selesai. Kita minta maaf, settle. Tu dia. Itu sebab bila hari raya tu minta maaf tu semalam raya mak batin itu tak pakai. Mana mak semalam raya mak batin banyak rumah gini sekor. Tak pakai tu. Sebab minta maaf sebaik-baik. Tengok orang Jawa, siapa Jawa sini? Dah tak ada pula Jawa ke ceras. Nampak lah aku. Okeylah ada kan, bagus. Tanyalah orang Jawa mana? Ha? Hijau tadi. Orang Jawa kalau dia pergi beraya orang, bila sebelum dia balik, dia akan duduk bersela dengan tuan rumah tu macam ni lah. Bersela tu tuan rumah duduk sama-sama ni. Hampir dia lutut pada lutut. Seminta maaf banyak-banyak. Dalam bahasa Jawa lah dia cakap, aku kan orang ini minta maaf banyak-banyak salah silap dia. Kalau ada apa-apa yang cakap-cakap tu dulu dia lah bodoh-bodoh. Aku cakap pula ada bodoh pada orang. Rupanya bodoh tu sama-sama kan. Bodoh-bodoh lah. Sama-sama. Macam tu minta maaf. Nampak tak? Ini kau balak-balak aku cerita betul ni. Kan minta maaf betul-betul. Dengan ikhlas. Biar kita. Ada orang tu lagi nak ayat yang tak paling best ni. Aku takkan maaf. Biar dia pun lutut akhirat sok cari aku minta maaf. Dia yang melutut cari aku akhirat sok minta maaf. Wah, kau siapa? Kau confident kau masuk syurga tu. Kan? Tapi even if itu teori dia. Kalau pun dia cakap macam tu, katalah dia masuk syurga. Contoh, siapa nama bang? Siapa nama? Ha? Syahid, malaikat sebut, Syahid masuklah kau ke dalam syurga. Baru nak masuk satu malaikat kan. Nanti dulu. Kenapa pula? Dulu Syahid ni masa hidup dia pernah cakap, biar melutut orang tu minta maaf dulu dengan dia baru dia masuk syurga. Jadi kau pun kena tunggu Syahid. Tunggu. Dia kena tunggu orang tu datang lutut minta maaf dia. Masalahnya orang yang ditunggu tu kena seksa dan mengaku 10 tahun. Aku tunggulah dia minta maaf esok dah. Jadi buat apa kau nak menyusahkan diri kau? Betul tak? Tu cerita dia. Kita bercakap kan ikut sandap kadang-kadang. Cakap tu doa. Gemar bercakap kan. Salah slip of the tongue. Mana? Memang kau cakap.
Selalu dia kata, wah banyaklah duit kau. Mana ada? Malaikat marah. Udah ada duit kau tak ada. Gue banyaklah duit kau berani. Adalah sikit. Ini marah. Dah banyak sikitnya kau. Banyaklah duit kau. Alhamdulillah rezeki Allah bagi macam tu. Kita Allah kata. Pandainya nak kau mana ada. Dia kurang aja. Memang pandai pula tu. Alhamdulillah. Ya. Jadi maknanya ada maaf, jangan kita menyimpan dendam. Ya, memang dia sakit hati. Kita pun boleh sakit hati. Tapi kita minta maaf dengan sebaik-baik. Dalam Islam, dendam boleh mewujudkan permusuhan dan perpecahan, perselisihan antara saudara dan silaturahim. Ingat dalam kisah bagaimana peristiwa hijrah Nabi. Kan Nabi daripada Makkah ke Yathrib ke Madinah kan. Bagaimana sahabat-sahabat datang, akhirnya Nabi mempersaudarakan puak Ansar dan Muhajirin. Ansar itu penduduk di Yathrib. Muhajirin ini yang ikut Nabi. Dipersaudarakan. Bayangkan dia zero, tak ada apa. Sehelai sepinggang datang. Bawa rambut orang nak suruh Nabi tidur dekat rumah dia. Orang ni suruh. Kan? Bayangkan semua berabot nak suruh tidur kat rumah, tapi Nabi tak boleh. Nabi duduk dekat rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Nabi duduk kat rumah Abu Ayyub Al-Ansari untuk malam yang mundur. Kan? Bayangkan dipersaudarakan. Masa tu tak ada gaduh-gaduh, tak ada. Dipersaudarakan termasuklah juga puak Aus dan Khazraj pun didamaikan. Aus dan Khazraj ni berpuluh-puluh tahun bergaduh dah. Punya teruk bergaduh sampai terlupa sebab apa dia gaduh. Dah lama gaduh, dia tanya, apa hal kau gaduh dulu? Ni Nabi tanya, entahlah lupa dah semua, tak tahu apa hal lah. Sambung ya. Jadi dalam Islam ni dendam boleh mewujudkan permusuhan dan perpecahan, perselisihan paham antara saudara dan juga silaturahim. Memetik dari pelbagai sumber, Islam memang selalu menganjurkan agar setiap Muslim berusaha untuk mewujudkan ukhuwah Islamiah. Dalam Al-Quran, seperti mana disebutkan dalam surah Al-Hujurat ayat yang ke-10, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang bermaksud, sungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Sebab itu damaikanlah, perbaikilah hubungan antara mereka, antara kedua saudaramu itu, dan takutlah terhadap Allah supaya kamu mendapat rahmat. Jadi kena baik. Ada satu kisah yang saya jumpa, kisah yang benar. Dia ada beberapa beradik, tapi dua beradik perempuan. Dia bergaduh, putus saudara. Sampai kakak dah jumpa, minta maaf, dah settle, minta maaf. Tak, dia tak selesai dah. Hati dia gemar pada bermusuh. Hati dah sedangkan nyawa makin lama makin tua, makin singkat umur. Sampai satu ketika dia datang jumpa kakak dia. Dia kata, minta maaf kak, minta ampun kak, aku banyak dosa dengan kau kak, aku minta maaf kak. Dia kata, aku dah lama maafkan kau dah, kak pun menangis, dah lama maafkan dah. Aku puas seminggu ni nak pergi Makkah. Tu yang dia minta maaf dia tu. Lepas tu bila balik pada Makkah, gaduh balik kakak. Jadi akak tu tanya saya, tak apa. Saya kata, tak apa cik, kata. Selagi mana cik dah minta maaf ikhlas, insya-Allah cik dengan Allah Taala selesai. Kata. Sekali dia dengan Allah Taala tak selesai. Itu perangai orang Melayu. Perangai orang Melayu yang rasa-rasa macam Allah Taala tu ada di Makkah dengan Madinah. Sampai sini buat perangai ni, ya? Jangan kita jadi macam tu. Ya. Apakah hukum memaafkan seorang? Ya, maafkan seseorang yang hukum. Memaafkan sekaligus melupakan kesalahan orang lain yang telah menyakiti hati kita bukan satu perkara yang mudah. Sebagai manusia biasa, pastinya bukan senang melupakan kesalahan orang lain begitu saja. Namun demikian, perkara tersebut sangat tidak dibenarkan dalam Islam itu dengan tidak memaafkan. Ya, barang siapa, kita tengok sebagai umat Islam harusnya belajar memaafkan sesama dengan ikhlas. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang didatangi oleh saudaranya yang hendak meminta maaf, hendaklah memaafkannya.
Apakah ia berada di pihak yang benar ataupun yang salah? Apabila tidak melakukan hal tersebut, yang tidak memaafkan, saya tidak akan mendatangi telagaku di akhirat besok. Hadis riwayat Al-Hakim. Orang yang dah lawan tu datang minta maaf, dia tak maaf kan, maka orang tu tidak akan dapat mengunjungi telagaku. Makna telagaku maknanya nak dapat syafaat Nabi memang lupa. Ya. Jika hari kiamat tiba, terdengarlah suara panggilan, manakah orang-orang yang suka mengampuni dosa sesama manusianya? Datanglah kamu kepada Tuhanmu dan terimalah pahala-pahalamu, dan menjadi hak setiap Muslim jika ia memaafkan kesalahan orang lain untuk masuk syurga. Itu dia. Ya, ini merupakan satu hadis kursi. Maknanya Allah beritahu macam itu. Ya. Dari hadis ini menjelaskan, saya tegas bahawa memberikan maaf kepada orang lain merupakan satu kewajiban sebagaimana menjaga hati dalam agama Islam. Seperti mana dalam Al-Quran surah An-Nur ayat yang ke-22 Allah Ta'ala berfirman, yang bermaksud, dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahawa mereka tidak akan memberi bantuan kepada kaum kerabatnya, orang-orang yang miskin dan orang-orang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahawa Allah mengampunimu, dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi seboleh-boleh maaf. Tak usahlah kita memanjang-manjangkan cerita. Apakah keutamaan memaafkan seseorang itu? Pertama, akan mendapat satu kedudukan dicintai oleh Allah. Tak nak lah? Nah, jadi biarlah kita ni dicintai oleh Allah. Dalam satu hadis Nabi sebut, ada pedagang yang biasa memberi hutang kepada orang. Jika dia menemukan salah satu pelanggan yang berada dalam kemudahan yang dipermudahkan, dia akan berkata kepada pembantunya, maafkan mereka hutang mereka, mungkin Allah akan mengampuni kami. Allah mengampuni dia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Ketika seseorang memiliki sifat pemaaf sehingga dapat memaafkan orang lain dengan ikhlas, maka Allah akan mencintai dan mengasihi orang tersebut. Kedua, akan mendapatkan pengampunan. Nabi Muhammad SAW bersabda, kasihanilah mereka yang ada di bumi dan yang di syurga akan mengampuni kamu. Ya, hadis riwayat At-Tirmizi. Maafkan orang, kita akan dapat pengampunan daripada Allah, karena Allah jauh lebih besar, lebih pemurah hati daripada umat. Ketiga, jiwa akan rasa tenang. Setuju tak? Minta maaf, maafkan orang, hati akan rasa lapang, rasa dah selesai. InsyaAllah. Aduh, je bodoh tak settle. Aduh, sebab apa? Cari masalah dengan orang. Jadi kalau boleh, jangan tanggung-tanggung, minta maaf cepat. Tak kita, dia mati diri. Macam tu, minta maaf. Ketika seseorang memendam dendam, bahkan jika bertahun-tahun kena belum dapat memaafkan kesalahan orang lain, maka seseorang itu dalam hatinya masih akan selalu gelisah kerana dipenuhi dengan dendam. Memaafkan akan dapat menenangkan kesalahan. Minta maaf dan memaafkan. Berkauh tidur leno sebab kita tak ada masalah dengan orang punya masalah kita. Tapi kadang-kadang adalah kita tak tahu, kita bergurau-gurau dengan orang. Lalu kita dapat tahu orang budak untuk rasuati dengan kau kutuk dia. Ya kau. Yang mana hari tu lah aku gurau. Itulah dia tu memang tak biasa gurau. Ya ke? Ini pun dah balik. Capek selesai kan? Macam tu. Kan? Kemudian ditinggikan darjatnya di sisi Allah. Allah letakkan kita darjat yang tertinggi. Walaupun kita minta maaf tu orang tu cakap kita macam-macam. Kau tahu yang minta maaf aku ingat apa? Ada orang macam tu, lebih-lebih lah dia. Itu sebab orang perempuan, bila suami dah minta maaf tu, maaf macam mana. Kadang suami isteri ni satu hal juga. Dengan orang perempuan pula, dia tunggu pagi raya. Di jamaah 200 tahun bayar. Kan? Suami minta maaf, abang minta maaf. Abang minta maaf apa banyak? Yelah abang, saya bersama. Kan lah. Yang suami dia kan bagi kesempatan lah. Abang saya minta maaf, tahu saya minta maaf. Bakal tahu aku siapa, nampak lagi tu. Saling maafkan, ya suami isteri pun janganlah. Tapi orang lelaki kadang dia minta maaf. Tu senang orang lelaki ni dia minta maaf. Tu ada malah banyak lelaki abang minta maaf. Tak kisahlah salah siapa. Anggaplah itu salah abang. Okey. Lelaki macam tu. Orang perempuan kata lah. Okeylah. Memang salah saya minta maaf lah. Tapi abang tahu kan kenapa sebab macam tu. Tetap memang lebih orang lelaki tu. Bonding tu. Minta maaf lah. Janganlah bagi alasan banyak kan. Teman-teman ada KL. Ceras.
Ini ceras KL lah, kan ceras Selangor, ceras KL. Syukur kau. Benda ini termaktub di dalam Al-Quran surah Asy-Syura ayat 37 yang berbunyi, yang bermaksud, dan bagi orang-orang menjauhi dosa-dosa besar perbuatan keji, dan bila mereka marah mereka memberi maaf, orang ini akan mendapat keridhaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang keenam, menggambarkan akhlak dan kualiti diri. Bila kita minta maaf, nampaklah bunyi bahasa kan? Saya minta maaf banyak-banyak, salah silap saya tahu saya banyak bergurau kadang cakap-cakap saya. Kan tunjuk. Nampaklah tertib dan akhlak kan? Dia minta maaf, tak ada lah, okey je. Wah, hati sakit tadi tu. Tapi sebabkan orang dah berbudi bahasa dulu, tak ada apa-apa, aku okey je. Ada kan kawan kita yang macam tu? Kawan kita yang tak ada, kau tengok dia minta maaf dengan aku, kau tengok lah kan. Lepas dia minta maaf, aku minta maaf juga. Yelah, aku bersama. Slow berada. Tadi kau kata kau nak marah kan, kenapa dia tak jadi marah? Lepas dia tanya, kau kata tu dia nak marah sangat. Apalah saja, dah dia tentulah. Nampak? Macam tu je, macam perempuan kan. Perempuan bila bergaduh dengan suami, kau hadap muka kau dengan lelaki kau tu. Lelaki tu kau pandang muka dia habis dah. Kau bawa muka dalam muka nak bernampak. Kau jumpa lelaki. Iya, ini kan kau tarik muka, kau pandang pun tak lelaki kau. Cuba pergi. Maaf tau. Yang lelaki saya malah apa? Tak jadi dia marah lah. Betul. Orang lelaki ni kan boleh perempuan pandang muka dia, sejuk dah dia. Kita tengoklah kalau muka tak boleh belah tu tak salah. Adalah saja. Tak muka lepas ambil wudu pakai telapung kan. Muka pakai telapung insya-Allah sejuk, muka pas sembahyang. Abang, minta maaf tu kalau tak ada lah abang tak nak fikir pun. Ini semua dunia ya. Kau tengok drama, kau tak ikut kan? Apa drama yang Tanah Jual baru ni? Kau tahu tak? Takluk cintaku. Alah mengampah lah kau tak tengok drama. Kau percaya perempuan tak tengok drama. Macam tu lah kan. Jadi kemudian yang ketujuh, menambah kemuliaan yang di sisi Allah SWT. Kemudian membuatkan pemikiran dan tubuh menjadi sihat sebab kita tak fikir, tak terlampau risau memikirkan satu perkara. Dan begitu juga yang merupakan satu tuntutan daripada Islam. Kenapa disebutkan tuntutan daripada Islam? Sebab disebutkan dalam satu hadis yang disebut. Ingat hadis ni betul Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksa di atas dunia dan simpan seksa di akhirat. Ulang balik. Tidak ada dosa yang lebih berhak Allah segerakan seksa di atas dunia dan simpan seksa di akhirat, yaitu dosa menerhaka kepada kedua ibu bapa dan juga dosa memutuskan silaturahim. Jangan main. Tak tenang, tak tenteram hidup. Percaya cakap saya. Orang yang memutuskan silaturahim, doanya tidak akan dimakbul oleh Allah. Kebaikannya tergantung, tak sampai pada Allah kebaikan di rumah. Hati-hati. Ya. Dan begitu juga kita kena faham bahawa minta maaf ni kita memaafkan. Memaafkan ini merupakan sifat Nabi, sifat Allah dan sifat Nabi. Allah Maha Pengampun, Allah Maha Penyayang, kita tahu. Allah Ghafurur Rahim. Malahan dengan perangai kita yang macam-macam atas dunia ni, yang melampau-lampau yang kita buat atas dunia ni, Allah masih lagi nak ampunkan dosa kita. Apa benda orang tak buat atas dunia ni? Apa benda orang tak buat atas dunia ni cakap? Orang hina agama macam mana? Tengok, betul tak? Dalam TikTok main-mainkan agama, betul tak? Banyak orang main-mainkan kalimah Allah dulu macam mana? Banyak melampau. Itu sebab disebut dalam Quran tentang kemelampauan manusia. Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim, wahai hamba-hamba yang melampaui batas, ala anfusihim, ke atas diri mereka sendiri. Banyak pemimpin yang tak jaga amanah contohnya. Banyak. Ini bukan cerita peringkat mana, semua lah saya sebut umum. Kadang-kadang bukan dari pemimpin rumah tangga pun melampau. Dah lah tak jalankan tanggungjawab, tak bagi nafkah, dipijak pula bini dia, melampau.
Tu belum cerita lagi, dah elok-elok senapang sibuk jadi perempuan. Faham? Tak faham tanya kawan kau. Iya. Nampak. Masuk dalam satu majalah Manggis. Bergambar pakai bikini, tapi kalau mana keluar tajuk, tak tahu di mana seksinya saya keluar otak. Melampau. Pakai baju terdedah sana terdedah sini, tajuk tak tahulah di mana seksinya saya. La ilaha illallah. Bayang. Yang dah ada senapang sebut dari perempuan, dah lawan lelaki tak ramai. Dia orang sibuk jadi perempuan. Parah. Elok-elok KLA pakai jubah sampai ke Mekah pakai telapuk. Tak pening tu. Bukan orang Malaysia lah, orang Thailand tu, Australia tu lah. Macam siap cabar lah. Dia ambil gambar, dia kata tak ada apa-apa jadi kat saya pun. Dia kata apa? Saya akan buktikan yang saya boleh mengandung. Oh, lambik kau ni. Orang dah banyak contoh dia. Koloning mau benar. Tak senang kan? Tak. Orang perempuan yang normal, dia takkan cakap aku akan buktikan aku boleh mengandung. Betul tak? Perempuan. Ini bila kau cakap dengan confirm kau nyantar, tak payah kau selak kau tahu. Tak tahu nama marah, aku cakap tu orang, nampilah kau orang. Saya tak ada hati nak balik Malaysia. Memang orang kira nak kau balik. Ada tak nambah, tak ada tak kurang. Taklah. Saya tak cakap sesiapa yang kau Malaysia ni. Tahu mana lah. Mohon Allah. Yang penting satu lagi, mohon Allah buka pintu hati orang untuk memaafkan kita. Itu penting. Dalam surah Az-Zumar ayat 53 saya bacakan tadi, Allah Taala beritahu, "Qul ya ibadiyallazina asrafu ala anfusihim." Wahai hamba-hamba yang melampaui batas ke atas diri mereka sendiri, la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa dengan rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'an. Sungguhnya Allah nak ampunkan dosa-dosa kesemuanya. Innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya Allah Maha Pengampun. Ghafur itu Maha Pengampun. Ghafurur Rahim, Maha Penyayang. Ya Allah nak ampunkan kita. Jadi janganlah kita sia-siakan peluang. Selagi mana kita hidup ni, kita carilah ruang dan peluang untuk minta ampun kepada Allah SWT. Istighfar, kau subuh hati itu istighfar. Jadi itu usaha. Kalau dah raya kaki lepas tu dah wari-wari duduk tu faham lah. Masa tu macam ni lah pandang kawan. Untunglah kau apik didik. Tak payahlah wali topik lah. Contoh bulan mengambang, bintang berkelipan, pungguk menangis rindukan taman. Andai menyinggung tersilap pelan-pelan. Maaf ke pohon dari mutuan. Minta maaf. Setanan pisang ke dalam poti, hilang rasap di bawah poi. Sungguh menyusah rasa di hati. Mudah-mudahan tak berulang lagi. Kau jauh ke dusun sepanjang hari, sampai kau malam terlupa makan. Marilah menyusun 10 jari. Segala salah silap harap maafkan. Dalam kolam banyak ikan, ditamu makan setiap hari. Tak banyak mana pun yang boleh kita lakukan. Hanya maaf tak lubuk hati. Keluar ke makan ke tempat waduk, singgah ke kampung mencari tian. Orang tua pendidik hidup, maka minta maafkan atas kesalahan. Jalan-jalan ke kalau kelawang, jangan lupa membeli buku untuk semua yang kita sayang. Terimalah permintaan maaf dan melacut manggo dengan batu. Tahu melacut tu balik. Melacut manggo dengan batu dijual dengan harga 1,000 atas segala perkara yang berlaku. Wahai sahabat, maafkan salahku. Duit gaji terhabis ke bulan baru, jangan lupa bagi sedekah. Kuatkan diri, menjaga dirimu. Dimohon maaf setiap yang salah.
Menggaib mandi dengan kalah, masukkan mandi ke dalam buku. Maaf atas silap dan salah. Maaf atas silap dan salah, semoga dimaaf dengan pondok tulis. Kalau kita pergi ke Perak singgah ke lumpur membeli tali, tahu waktu boleh tali ke lumpur, tak ada ke sopan kan? Hanya maaflah yang kita minta, mohon keampunan sesuci hati. Sepandai-pandai tupai melompat, akhirnya jatuh ke tanah juga. Walaupun sudah pun tamat, mudah-mudahan tersemat ke dalam jiwa. Tenang-tenang air di laut sampai kelok mudi ke tanjung. Hati terkadang belum menyumbut. Ya sebaiknya penganjur menyumbut gasur. Jadi itu saja daripada saya. Untuk ada perwakilan apapun hidup kita di sementara malam garang tak tahu lagi, hidup lagi tak lagi soal. Kadang-kadang kalau Allah tak sampai minta menyembuh, esok tu hidup lagi tak ada siapa pun kecewa. Kenapa aku hidup lagi ni? Tak ada. Tapi bila kita hidup, manfaatkan, buat baik sesama manusia. Kadang kita ada buat salah kan, tapi tutuplah dengan berbuat kebaikan. Ya, jadi itu saja daripada saya. Saya terima kasih banyak. Cuba sedikit